pada 21 Februari 2021, vaksin COVID-19 pertama untuk Malaysia telah tiba setelah lebih setahun negara berperang dengan pandemik COVID-19. Plus, I read about the Sinovac vaccine. I know that the Sinovac vaccine uses the inactivated vaccine. Malaysia is accelerating its vaccination program, aiming to vaccinate 80% of its population by the end of the year. Walau bagaimanapun, salah faham masyarakat terhadap vaksin masih mendalam. Hasil kaji selidik mendapati hanya 67% individu bersedia mengambil suntikan vaksin. Selebihnya iaitu 17% merasa ragu-ragu, manakala 16% lagi tidak bersetuju. Golongan anti-vaksin yang kerap menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hari ini saya akan mencari kebenaran mengenai vaksin COVID-19. Guys, sekarang kita tengok kes COVID kan semakin meningkat kan. Risau kan? That's why penjagaan SOP tu sangat-sangat penting untuk you all jaga. Dan pada masa yang sama, yang paling penting, kena ambil suntikan vaksin. Itu paling penting lah, sebab kerajaan pun memang dah sasarkan kalau boleh 70 ke 80% populasi orang Malaysia ni ambil lah suntikan ni untuk mengawal ini jangkitan COVID-19. Tapi itulah cerita pasal vaksin kan, macam ramai fikir, vaksin takutnya. Sebab ada dengar pasal kesan sepingan, macam-macam viral dekat media sosial. Ada yang boleh menyebabkan kematian lah. Tak nak lah ambil. Ada yang siap cakap macam ni sekali tau. Ada yang terus ada yang anti-vaksin semua tu. So kita macam so saya pun sebenarnya ada buat research sikit tentang vaksin ni. Tapi itulah, kalau kita rasa nak lebih clear, lebih okey kan, better kita tanya dengan orang yang lebih berpengalaman. Jadi hari ini Hana ada special guest untuk you all, Dr. Najiha. Hai, 大家好，我是Dr. Najiha。 Okay, Dr. Najiha nak tanyalah, sekarang untuk suntikan vaksin ni, adakah semua orang wajib untuk ambil suntikan ni ataupun ada segelintir atau segolongan orang yang tak perlu ambil untuk suntikan vaksin? Okey. Itulah tadi pun dah dengar ada Hana cakap kan, memang kerajaan Malaysia dia sarankan 70 ke 80% populasi kita untuk ambil vaksin lah. So pada masa sekarang ni kerajaan Malaysia dia tak adalah wajibkan untuk semuanya kita galakkan, tapi di atas dasar sukarela. Kita lah kena yang register sendiri kan dekat MySejahtera tu. Bila kita register barulah kita akan dipanggil untuk ambil vaksin. Tapi ada pihak-pihak yang dikecualikan lah daripada ambil vaksin. Contohnya macam waktu masa sekarang ni, vaksin Pfizer sebelum ni hanya untuk 16 tahun ke atas. Tapi baru-baru ni dia baru buat research, 12 tahun pun dah boleh ambil. Kalau dekat US, budak umur 12 tahun ke atas dah start ambil lah vaksin Pfizer ni. Sebab sekarang dia tak boleh nak ambil, bukan sebab tak boleh, sebab kita tak ada lagi research yang cakap ada kesan-kesan sampingan yang kepada yang kanak-kanak, kepada remaja-remaja yang baru ni lah. Sebelum ni dia tak ada cukup data lah. Lepas tu lagi satu grup yang tidak digalakkan lagi untuk ambil vaksin adalah yang ada masalah immunity dia lah, sistem immunity yang lemah. Contohnya macam orang ada HIV, lepas tu orang yang baru dapat terima organ transplant kan, dia ada ubat-ubat dia yang akan merendahkan dia punya sistem imun dia lah. So dia tak digalakkan lagi lah untuk ambil vaksin tu. Okey, macam yang Dr. Nadia tahu kan banyak kan viral tentang suntikan vaksin, dia punya side effect. Viral dekat media sosial lah, cakap apa ni kesan sampingan dia, darah beku lah, ada yang menyebabkan kematian lah. So membuatkan ramai orang macam takutlah nak ambil suntikan ni, perlu ke ambil? Kalau tak ambil macam mana? Boleh ke? Macam ni. So apa pendapat Dr. Nadia untuk mereka yang macam ni? Okey Hana, yang pasal kesan sampingan ni kan, kesan sampingan yang biasa-biasa memang kita ada expect lah. Macam biasa sakit dekat tempat yang kena injek, lepas tu sakit-sakit badan, lengur-lengur, rasa nak demam. Selalunya tu dalam dia selalunya dalam 2 ke 3 hari lah selepas ambil vaksin. Selalunya yang pertama punya dos tu maybe kurang sikit, tapi yang dos kedua tu memang akan ada, memang sakit. Sebab saya pun malam tu memang tak boleh tidur, sakit dekat lengan yang kena inject tu lah. Tapi itu biasa, kita memang expect. Tapi ada certain yang ada sebenarnya, dan diorang pun ada kajian hari itu adalah masuk dalam surat khabar dekat US, dekat UK, ada yang
yang dia masalah pembekuan darah, blood clotting problem kan, dia masalah tu pun tapi memang sikit lah dia. Hari tu yang kita dengar tu Johnson & Johnson lah, kalau dekat UK dia ada AstraZeneca tu punya vaksin tu, dia ada masalah pembekuan darah tu, tapi tu pun sangat sikit lah. Hari tu bila Johnson & Johnson ada report tu pun dia orang berhenti sekejap, tapi bila tengok kajian dia still rasa walaupun kes tu sangat terpencil lah. So still kita punya benefit untuk ambil vaksin tu lagi tinggi daripada kes tu. Memang sangat-sangat memang sebenarnya orang tak bernasib baik lah. Dia dalam 4 orang dalam 1 juta orang. 1 juta orang yang ambil vaksin, maybe 4 orang yang kena. Macam tu lah. Dia sikit sangat. Tapi orang yang kita tengok daripada vaksin tu, lepas tu penurunan COVID punya jangkitan tu lagi banyak daripada kes kematian ke apa. Kalau dekat Malaysia ni so far yang kita ada masuk dalam surat khabar kata meninggal lepas ambil vaksin tu, lepas kajian dia buat, lepas kita check ada postmortem lah agaknya dia buat, kita dapati memang dia meninggal selepas ambil vaksin, tapi kita tak rasa sebab vaksin tu yang dia meninggal. Macam yang Dr. Najah cakap, kalau macam orang yang ambil suntikan vaksin ni macam normal lah kan kalau ada kesan-kesan sampingan. Tapi kalau orang yang tak ada kesan sampingan tu, adakah vaksin tu berkesan pada dia? Itulah ada juga orang yang tak ada rasa apa-apa pun, dia lah, bila dia dah ambil tu kan macam orang kata sakit, orang kata macam akan ada rasa macam nak demam semua, tapi kenapa macam aku ambil tak ada apa-apa pun, tak berkesan ke vaksin ni kat kita kan. Tapi yang tu sebenarnya tak pun berkesan je, sebabnya memang dia orang punya dia punya kajian sendiri pun waktu dia orang bagi vaksin tu dekat dia tengah kajian tu lah, 1 daripada 4 orang tu tak ada pun kesan tu, tapi still vaksin tu berkesan, dia tak ada pun kena jangkitan COVID ke apa pun. Maknanya dia kena jangkitan pun yang lemah lah lepas tu. Vaksin ni dia punya target adalah untuk orang yang tak ada simptom, dia tak sebarkan. Maknanya kalau kita banyak je, so far saya buat test pun banyak je yang orang tak ada simptom apa-apa pun, tapi kita test positif, tapi dia still infektif ke orang ni, dia still bagi ke orang lain lah infection COVID ni walaupun dia tak ada simptom. Vaksin kita nak mengurangkan yang tu juga. Maknanya orang yang tak ada simptom kita pun tak nak dia menyebarkan juga. So itulah vaksin dia kena tak teruk sangat, kalau kena tak ada simptom pun tak menyebarkan ke orang lain. Biomedical Clinic EcoWorld kini yang menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan seperti ujian kehamilan, ultrasound, ujian darah dan air kencing, vaksinasi, pemeriksaan badan dan banyak lagi. Sini juga menyediakan penyaringan COVID-19 seperti ujian swab, PCR test, RT antigen dan lain-lainnya. Macam Dr. Najah tahu lah kan, kita ada banyak 5 jenis vaksin kan, Pfizer lah, AstraZeneca lah dan banyak lagi lah ni daripada negara China, Rusia. Tapi ada yang terfikir macam mana vaksin yang terbaik untuk mereka ambil? Adakah diorang boleh memilih ke? Ataupun mana yang Dr. Najah rasa ini terbaik, ini terbaik ke macam mana? Buat masa sekarang memang kerajaan Malaysia memang tak bagi pilih lah. Tapi sebenarnya mana-mana yang kita punya aim sekarang adalah untuk dapatkan vaksin secepat mungkin. Tak kisah mana-mana pun. Yang mana first yang di offer untuk dapat, ambil je dulu. Dia nak kata sebabnya semuanya yang kerajaan Malaysia ambil lah, semuanya dah ada research, bukannya kita ambil main kita ambil je kan, kita cari saja kat Shopee ke vaksin kan, tak kan. Kita semua kena ada research. So semuanya memang ada orang compare dia punya, yang ni efficacy lagi tinggi lah, Pfizer lagi tinggi. Kita kena tengok, kalau nak compare efficacy saja tu kita sebenarnya kena tengok dia punya research, kena baca dia punya research paper sebenarnya efficacy saja tak guna. Dia asalkan awak ambil vaksin lagi bagus, dah ada protection, tu dah. Sebab kalau semua nak ambil Pfizer, memang kita nak tunggu sampai tak tahu tahun bila lah bagi kita habis. Memang dia kata efficacy Pfizer tinggi, tapi kita kena tengok juga dia punya research, dia buat waktu bila, waktu yang AstraZeneca ni buat waktu bila. Sebenarnya banyak benda yang kena compare, bukannya kita tengok macam tu. Sebenarnya itulah 60% ke 90% tu dah bagus, dah bagus untuk dia dah ada dah functional enough lah untuk vaksin tu. Dah boleh untuk prevent COVID-19 punya infection lah. Okay, so Hana nak ucapkan terima kasih lah untuk Dr. Najah sebab spend masa kan. Kita orang datang ke sini dan ganggu masa kerja pula kan. Spend masa untuk sama-sama tolong jawab soalan-soalan tentang berkenaan dengan suntikan vaksin ni yang baru-baru dekat sekarang ni. So harapan sebenarnya sangat galak-galak kan untuk orang dekat luar sana kan. Siapa tak register,
cepat-cepat register lah untuk ambil suntikan vaksin ni. Hana, izin jurusan dari Jimia Ulama. Semestinya Hana dah register sebenarnya. Hana dah register. Anda bila lagi? Okey, ada register. Kita punya menteri hari zaman dia pun ada cakap kan, dia kata selepas vaksin improve lagi dia punya mandarin a lot. Improve mandarin a lot. Wah, selepas vaksin ya. 我刚打了 Sinovac 疫苗，我感觉很好。中文的突然更好。 So dekat sini kan bukan saja kita boleh daftar untuk ambil ni vaksin, tapi pada masa sama kita boleh jaga SOP dan pada masa sama boleh improve a lot Mandarin tu macam mana? Free online Mandarin class. So untuk sesiapa yang kat rumah tu yang tengah jaga SOP kan, kat rumah tak buat apa-apa kan, kita luangkanlah masa juga untuk belajarlah bahasa Mandarin macam kita punya menteri kan Jamaluddin sendiri. Okay, so untuk dapatkan free online Mandarin class ni bolehlah klik dekat link bawah ni untuk register. Okay, link bawah ni ya, tekan terus untuk dapatkan free online Mandarin class ni. Ya, terluang dekat rumah tu kan, bolehlah join online class Kungkuan ya. Saya join dulu tapi waktu offline. Okay, student belajar Mandarin juga. Tadi cakap Mandarin tu. Okay, so untuk dapatkan tekan link kat bawah ni. Okay, saja. Bye. Hai guys, kalau you all suka video-video Hana, jangan lupa like, share and subscribe. Hana akan keluarkan video-video baru setiap hari Khamis jam 8.30 malam. Bersyukur kerana kita ada frontliner yang sanggup korban masa untuk bertungku lumus membantu mencegah dan mengubati pesakit COVID. Kepenatan dan pengorbanan mereka dalam membantu kita juga keluarga mereka yang tersayang sangat kami hargai. Sama-samalah kita menjaga SOP kerana ianya juga akan membantu meringankan beban mereka.